Yang ketiga, baca. Ini adalah masuk bahagian proses. Setelah beriman, setelah yakin, simpan tinggi-tinggi. Tak kan? Okay. Beriman, inilah kitab yang terbaik. Yakin, semua dalam ini betul. Tapi beli, tutup, elok-elok, letak paling tinggi sekali. Supaya budak-budak tak kacau kan? Dalam budak-budak tak kacau tak apa, kita pun tak kacau juga. Okay. So kita kena ambil dan sentiasa baca. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. An-Nahl 98. Sekiranya engkau membaca Al-Quran, apa garis panduannya, apa yang kamu kena buat, mintalah perlindungan daripada syaitan yang direjam. Perlindungan Allah. Baca, maknanya sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Okey. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'raf 204. Ayat pertama, qara'ta, kamu yang baca. Ayat kedua, quri'a, Quran dibaca. Kita tak baca, orang lain baca. Okay? So dalam dua situasi ini, pertama kita digalakkan membaca. Yang kedua, kita digalakkan untuk mendengar bacaan orang. Okay, sebab itulah kalau di office-office nanti ataupun di kereta-kereta tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baiknya adalah pasangkan Al-Quran. Pasang Al-Quran. Okay? Dan lebih baik lagi, carikan Al-Quran yang ada terjemahan. Saya tak pasti dah ada jual ke tak ada, tapi dekat dalam IKIM FM biasanya ada. Dia bacakan dan diterjemahkan. Itu adalah yang terbaik bagi siapa yang tak tahu bahasa Arab. Saya kata terbaik ke saya kata wajib? Mana satu? Ha? Wajib. Wajib kan? Saya tak kata. Tuan yang kata. Okay? Itu yang sepatutnya kita buat. Okay? Okay, yang keempat, hafal. Selepas baca, hafal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sentiasa mendengar lagu, kita dengar lagu tu lah, kita suka, sayanglah pada artis tu, kita dengar lagu tu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi kita dengar lagu tu. Hafal ke tak hafal? Hafal. Mahir Zain punya lagu, hafal tak? Nak hafal lagu Mahir Zain tu, adakah duduk dan buat macam ni kan? InsyaAllah, tak ada tak? Tak ada kan? Tak, kita tak buat yang tu pun, kita buat apa? Kita dengar sahaja. For the rest of my life kan? Tak ada lah. Yang saya bini tu, dia baca hafal itu, dia balik, dia nyanyi kat isteri dia. Walaupun suara dia entah suara apa kan. Tapi itulah dia, kita dengar saja dah boleh hafal. Kenapa? Soalan dia kenapa? Bukan kerana kita makan kismis, bukan kerana kita minum air jampi, tidak. Tetapi kerana kita dengar dan dengar dan dengar dan dengar, masuklah. Okay? So itu cara dia sebenarnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ditanya, kenapalah tuan guru ni cepat sangat hafal, senang hafal. Apakah cara untuk nak menguatkan hafalan? Apa dia kata? Makan apa? Harum manis. Makan apa? Kismis lagi apa? Apa dia tu yang kacang apa? Kacang cerdik. Kacang cerdik. Okay. Kacang kenyal, bukan kacang cerdik tu dia. Okay. Apa lagi? Dia kata idamatun nazar, sentiasa melihat. Bukan sentiasa makan. Itu dah makan tu yang tak boleh hafal tu. Idamatun nazar, tengok sentiasa. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Ulang, sentiasa tengok, ulang. Lama-lama hafal. Ni duk makan dia tengok sekali. Memang tak dapat lah sampai sudah. Dan ayat Al-Qamar 17, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingati, okay? Maka adakah orang yang nak mengambil peringatan? Okay, ayat ini juga digunakan untuk adakah ada orang yang hendak menghafal, sama ada mengambil peringatan ataupun menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okay? Dan di zaman Nabi SAW, para sahabat didahulukan mengikut hafalan mereka. Okay. Nabi Muhammad SAW dalam satu situasi bila diminta untuk menghantar pendakwah, dia menghantar 70 minal qurra, 70 orang yang membaca Al-Quran. Okay. Membaca Al-Quran bukannya dia tulis Al-Quran, dia letak, bila datang dia buka, dia baca. Tidak. Membaca Al-Quran artinya dia hafal. Okay, dia pergi, dia baca terus, dia ajar. Itu maksudnya qari di zaman Nabi SAW. Okay, zaman kita namanya hafiz, orang yang hafal. Adapun qari, orang yang pandai baca tapi tak semestinya hafal. Okay? Jadi dengan itu, kita kena memperbanyakkan hafalan Al-Quran Al-Karim.
Ada hadis yang mengatakan al-qalbu alladhi laysa fihi Quran kal baitil kharib. Kan, hati yang tak ada Al-Quran adalah ibarat rumah hantu. Rumah tu rumah yang roboh. Rumah roboh ditinggalkan, itulah dia. Kalau hati kita ni tak ada Al-Quran, walaupun sedikit, maka kita ibarat rumah tu. Selagi banyak Al-Quran yang kita hafal, selagi hebatlah performa kita dengan rumah-rumah yang cantik-cantik. Okey, so kena ingat itu. Faham? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. La'allakum tatadhakkarun. Banyak tatadhakkarun, ta'qilun. Okey, berfikir, berakal, mendapat peringatan. Ini semua menunjukkan Al-Quranul Karim adalah kitab yang diturunkan bukan sahaja untuk diimani, tetapi untuk dibaca, dihafal dan difahami. Kita kena faham Al-Quran. Okay, sebab itulah Ahmad Didat, saya rasa tuan-tuan dan puan kenal dia kan. Dia yang cukup hebat berdebat dengan golongan Kristian. Sebenarnya dia tak hafal Quran, tapi cara dia tu macam hafal Quran. Dia saya cakap, saya tak hafal Quran, tapi saya hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan bidang yang saya nak bincangkan. Tiba-tiba datang dalam satu majlis debat, dia sampai sesi soal jawab. Seorang wanita bangkit dan mempersoalkan Ahmad Didat. Dia kata apa? Dia kata, Brother Ahmad ataupun Mr. kan, suami saya orang Islam, saya bukan orang Islam. Tak ada masalah pun kan? Lepas tu dia buat hujah lah. Hujahnya seperti dalam Quran, Khadijah buat so and so. Khadijah buat macam ni, macam ni. Khadijah buat macam ni, macam ni. Okay, Ahmad Didat dia tak jawab soalan tu. Dia bawa, dia bagi, okay, this is the Quran. Tell me where in the Quran, okay, Allah mention about Khadijah. Ambil. Perempuan tu datang ambil kan? Tapi tak jumpa ke tak jumpa? Cari habis 2 kali, 3 kali, 10 kali pun takkan jumpa, kerana memang tak ada. Soalannya sekarang ni, kenapa beliau begitu yakin? Sedangkan dia sebut di tempat lain dia tak hafal Quran. Kenapa beliau begitu yakin mengatakan dalam Al-Quran tak ada cerita tentang Khadijah secara spesifik, secara nama spesifik tak cerita. Kenapa dia yakin? Kerana dia memahami. Dia memahami isi Al-Quran walaupun dia tak hafal. Okay, contoh lain. Okay. Tapi sebelum Ahmad Didat jawab, saya nak tuan-tuan dan puan jawab. Okay. Dalam satu debat juga, seorang lelaki Arab, pakai pakaian Arab, okay, dengan dia punya egal dia semua tu, dan bertanya, okay, Mr. Didat, in the Quran Allah mentioned that Isa had died. Dah matilah. Kenapa kamu mengatakan dia masih hidup? Dia pun membawa ayat Quran, wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. The day I died and the day I will be resurrected. Akan dibangkitkan semula. Siapa boleh jawab? Nabi Isa hidup lagi ke dah mati? Hidup lagi kan? Kenapa ada dalil Al-Quran mengatakan Nabi Isa dah mati? Kita mengatakan Nabi Isa hidup. Kenapa? Ayat mansukh. Ayat mansukh. Okey. Lagi Arab kata ramyatun min ghairi rami. Okey. Tembak tapi tak tepat. Dia tak buat okey lah. Kita tak tembak langsung. Ada lagi nak bagi jawapan? Salah tak apa, dia ini sesi interaksi lah. Sekarang ni kan dia dah 3.5 ni dah habis lah. Kan power tu dah habis lah, kita tahu kan? Dia biasa orang psikologi kata 50 minit sahaja. Tu saya pelik kenapa jabatan mesti bagi sejam setengah kan? Dia tak masuk kursus tu kan? Kurang kan? So macam mana? Ahmad Didat kata, dia bangkit ke depan, Ahmad Didat bukan orang Arab. Dia orang mana? India, South Africa. Okay? Dia kata, wa yauma amutu, the day I die, not the day I died. Wa yauma amutu, pada hari aku mati, dan bukannya pada hari aku telah mati. Maknanya, hang ni walaupun orang Arab, tapi hang tak tahu nahwu bahasa Arab. Ataupun kamu ni memanipulasi, memusingkan. Amutu, dia kan ada fi'il mudhari', fi'il madhi kan? Fi'il madhi past tense. Fi'il mudhari' present tense. Dengan fi'il amar. Kalau amar dia masukkan apa dia? Perintah biasanya, Ustazah tolong baca. Biasanya yang diminta itu berlaku selepas ke sebelum kita minta? Akan datang. Okey. Dia makan, kita tanyakan, dia buat apa? Dia makan. Dia makan ni sedang makan ke telah makan? Sedang. He is eating. Sedang makan? Sedang makan. Okey. Dan boleh jadi juga
Disebut is eating, sedang dan akan. Kerana dia makan bukannya semasa saya cakap. Masa saya cakap dia makan. Dan bila saya dah berhenti cakap pun dia masih makan lagi. So present dengan present dengan yang akan datang tu, future. Present dengan future. Tapi kalau mitu iaitu aku telah mati. Wa yauma mitu, pada hari aku telah mati. Baru betul. Allah sebut wa yauma amutu. Kamu terjemah wa yauma mitu. Salahlah. Allah sebut pada hari aku mati. Ataupun aku akan mati. Kamu terjemah pada hari aku telah mati. Salahlah maksudnya. Dia jawab senang je. Allah said in the Quran, wa yawma amutu, the day I die. Not the day I died. Ini betul. Keren gitu kan. Orang yang faham lah, yang tak faham terdengar apa yang mungkin tak faham sangat bahasa Inggeris kan. Okay? Tapi itu menunjukkan dia faham maksud wa yawma amutu walaupun dia orang India. Ada pepatah mengatakan Al-Quran turun di mana? Di negara Arab kan. Dia hafal oleh siapa? Dia hafal oleh orang India. Diamalkan oleh siapa? Orang Melayu. Ni ada seorang ustaz dia cakap lah. Okay. Tapi saya rasa dia cakap tu pun orang cakap macam tu, tapi sebenarnya tidak. Okay. Baik. Hafal, faham dan selepas itu la'allakum ta'qilun, semuanya untuk memahami. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu berakal, supaya kamu memahami. Ustaz, saya tak faham bahasa Arab. Kenapa ayat itu turun macam ni? Apa jawapannya? Saya orang Melayu, Ustaz. Jawapannya ialah seperti yang Imam Syafi'i cakap, belajar bahasa Arab adalah wajib. Siapa yang apa? Berat nak sebut ni kan, tapi sebut juga lah. Siapa yang boleh cakap bahasa Arab, dia tak cakap bahasa Arab, dia berdosa. Itu adalah fatwa Imam Syafi'i, yang mana kebanyakan negeri di Malaysia ni mengatakan mereka begitu, mereka mazhab Syafi'i. Tapi tak ikut pun sebenarnya. So yang pentingnya, jangan kita memberi alasan, Ustaz, saya tak tahu bahasa Arab, macam mana saya nak mendapat peringatan? Bahasa Arab itu telah pun diketahui oleh orang kita, dan orang kita telah pun menterjemahkannya ke dalam bahasa kita. Jadi dengan itu, kalau kita tak boleh dapat faham dalam bahasa Arab, fahamilah Al-Quran dalam bahasa-bahasa lain. Sebab tu kita sebut, kita tanyakan tadi, wajibkah kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan bacaan maksud Al-Quran? Wajib ke tidak? Okay, tuan-tuan dan puan jawab sini, saya tak nak jawab. Okay. Yang keenam, interaksi keenam, tadabbur. Tadabbur masih lagi dalam proses. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Para ulama mengatakan, siapa yang tak tadabbur, maka sebenarnya hati dia dah dikunci. Okay, dia ada dua kan. Mengapakah mereka tidak tadabbur, iaitu meneliti Al-Quran? Atau apakah hati-hati mereka mempunyai kunci-kunci? Pedal layar kan? Adakah dia telah diletakkan pedal layar itu, ataupun mangga-mangga, ataupun kunci-kunci? Okay. So sama ada kita tadabbur ataupun hati kita sebenarnya telah pun ditutup. Jadi kalau kita tak berapa nak tadabbur, artinya ada banyak kunci yang kita kena buka. Buka dulu. Okay, dan nak buka ni bukan senang. Kalau benda tu dah berkarat, macam apa macam meja ni cantik dikilat, tapi kalau dia dah berabuk kan, mungkin sekali lap tak jadi, 2 kali tak jadi, mungkin perlu pada 10 kali lap baru jadi. Sesama juga dengan hati kita, kalau dah berkarat tu, kena dijilatkan. Jilat maksudnya digilap, berkali-kali untuk kita sampai ke tahap tadabbur. Yang ketujuh ialah belajar. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Dalam Al-Quran ada semua perumpamaan, semua ilmu ada dalam Al-Quran. Ayat yang seterusnya, tibyanan likulli syai', penjelasan terhadap segala sesuatu. Jadi alangkah malangnya kita umat Islam dah beriman, dah pun dah meyakini, dah baca, dah hafal, dah faham, dah tadabbur, tapi tak nak belajar. Tak nak belajar, ada kelas tak nak pergi. Kenapa? Ini menunjukkan sebenarnya kita ada masalah sedikit dari sudut keyakinan tadi. Kalau kita tahu dalam Al-Quran adanya semua benda, adanya penjelasan terhadap segala sesuatu, pasti kita akan mempelajarinya. Buku kepada segala kejayaan adalah Al-Quran. Kenapa tak belajar? Kan? Cuma saya nak tanya, sebelum tu saya nak tanya sedikit. Saya nak tanya, ada tak dalam Al-Quran bila disebutkan tibyanan likulli syai',
An-Nahl 89. Betul. Tibyanan likulli. Tibyan maksudnya bayan, bayan maksudnya penerangan. Likulli syai' untuk segala sesuatu. Adakah semua perkara ada dalam Al-Quran? Ada ke tak ada? Allah kata ada. Kita kata apa? Ha? Ada tak ada? Jawab lah. Salah tak apa yang risau? Ada? Betul ada? Betul pasti? Okey. Sekarang ni kita nak tanya lah. Untuk membina bangunan yang bertingkat-tingkat, okey, yang kalis tsunami, ada tak dalam Quran? Ada ke tak ada? Ada? Cuba yang mengarut tu sebut kat mana? Saya nak cari ni. Kat mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Artinya, tibyanan likulli syai', penjelasan terhadap segala sesuatu ada dua jenis penjelasan. Pertama, penjelasan yang detail, yang terperinci. Jadi kalau was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan, maka kena buat apa? Kena buat apa? Potonglah tangan mereka. Okay. Cuma lepas tu nak tahu tangan tu kat mana? Apa dia? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diberikan oleh Rasul ambillah. So nak potong tahap mana? Sini ke? Sini ke sini? Ini semua tangan kan? So Nabi potong sampai ke arus, iaitu sampai ke pergelangan tangan. Sini sahaja. Okey? So itu caranya. Dan pada masa yang sama, penerangan yang terdapat dalam Al-Quran, bentuk yang kedua adalah bentuk yang apa dia? Umum. Formula, secara formula. Formulanya ialah, kalau nak tahu tentang sesuatu perkara, kamu kena tanya orang yang ahli. Jangan tanya orang yang tidak pakar. Nak buat bangunan, jangan tanya chef. Okay? Nak buat apa? Nak baik pulih akhlak orang, jangan tanya komen. Tapi nak baik pulih kereta kita, tak boleh tanya pakar psikologi, tak payah tanya dia. Kan hantar terus ke komen. Betul tak? Okay, so itulah caranya. Tibyan dan likulli syai' semuanya ada, dan sepatutnya kita mendalami dan mempelajari Al-Quran ini. Interaksi yang ke-7. Interaksi yang ke-8, mempraktikkannya. Benda yang telah pun kita faham, kita hafal apa semua, hendaklah diterjemahkan dalam kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidaklah memberi mudarat kepada kamu orang yang sesat sekiranya kamu mendapat hidayat. Artinya pertama sekali ialah hidayat itu perlu sampai kepada diri kita. Kita perlu amalkan hidayat dalam diri kita. Okey, orang ikut tak ikut cerita lain. Yang pentingnya saya nak buat dulu. Okey, itu adalah daripada ayat ini dan juga banyak lagi ayat-ayat yang lain. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa cakap benda yang tak buat? So kita dah faham, kita dah sampaikan, kita dah dengar, kita dah pelajari, maka kita kena amalkan. Okey? Praktik. Kesembilan, mengutamakannya, mendahulukan Al-Quran terhadap yang lain-lain. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Sebahagian umat Islam dalam usaha nak mencari jawapan, dia buat apa? Dia buka buku, tak jumpa, buka buku, tak jumpa, buka buku, tak jumpa, buka internet, Google pun tak jumpa. Akhirnya, Al-Quran datang, buka, hadir sebenarnya. Nampak tak? Ini satu proses yang salah sebenarnya. Dia dah masuk proses belum ni? Belum. Dia saya rasa proses ni kan mengutamakannya, ya. Ini proses yang salah. Kenapa? Sepatutnya Allah dah sebut la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan dahulukan sesiapa pun di hadapan Allah dan Rasulnya. Ada masalah, buka Al-Quran dulu, buka hadis Nabi terlebih dahulu. Lepas itu barulah kita tengok apa yang ulama uraikan, apa yang dibincangkan oleh pada peringkat yang lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Okey, tapi sebelum tu buka Al-Quran, buka hadis Nabi SAW. Okey. Yang ke-10, menjiwainya, merasai ayat itu diturunkan untuknya. Ini pun satu benda yang cukup penting. Kadang-kadang kita baca, oh ini untuk sahabat Nabi, oh ini untuk Abu Bakar, ini untuk Umar. Untuk kita mana? Mana untuk kita? Tak ada lah, semua untuk orang lain. Sebab tu saya tak buat gitu. Tak boleh. Tengok ayat Quran ni, tengok hadis ini. An Abdullah bin Mas'ud qala, daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, berkata kepadaku, iqra alayya, bacalah untukku, bacalah ke atasku. Maksudnya bacalah untuk saya. Qultu ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud beranjak, dia kata, wahai Rasulullah, aqra'u alayka
aqra'u 'alaika, adakah aku nak baca kepada engkau, wa 'alaika unzil, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau. Kenapa aku nak baca kepada engkau? Engkau yang baca kepada kami. Okey? Kamu ataupun tuan yang bacakan kepada kami, wahai Rasulullah. Qala na'am. Okey, Rasulullah kata ya. Okey, fa qara'tu surah An-Nisa. Dalam riwayat lain dinyatakan inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka dengar daripada orang lain. Betul Al-Quran turun pada saya, tak ada masalah, tapi saya suka dengar daripada orang lain. Okey. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun baca, dia baca surah An-Nisa. Sehinggalah dia sampai ke ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Okay. Bagaimanakah sekiranya kami mendatangkan, iaitu Allah mendatangkan daripada setiap umat itu saksi terhadap umat tersebut. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ke atas mereka sebagai saksi. Okay. Bila ayat ini dibaca, Nabi kata hasbuk, cukuplah wahai Abdullah, al-an, hasbuka al-an, cukuplah sekarang. Faltafattu ilaihi, maka saya pun tengok dia baca. Tadi kalau baca kemudian bila tengok dah habis tengok Nabi SAW, paling kepada Nabi, fa idza ainahu tazrifan, saya dapati dua matanya berlinangan air mata. Nampak tak? Okay. So maksudnya para ulama membincangkan, antara Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan di sini sepatutnya orang yang dengar dia lebih khusyuk daripada orang yang membaca. Tak? Okay, kepada orang yang baca ni dia nak kena ingat lagi bacaan tu. Kan, nak tengok tajwid apa semua macam-macam kan. Di samping dia tadabbur. Tapi orang yang tadabbur ni dia tak kisahlah, dia hanya mendengar sahaja. Jadi dia tidak, orang kata, sibuk dengan menuturkan bacaan itu. Jadi kita dapati fa idza ainahu tadrifan, Nabi SAW menjiwai bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang lain. Okey. So itulah juga antara perkara yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan juga antara mata kan, yang tidak akan masuk neraka. Mata yang tidak akan masuk neraka adalah mata yang berjaga di medan peperangan. Ya, maknanya dalam peperangan biasanya kita semua tidur semua, kita nanti ustaz, tiga orang ni pergi jaga apa dia? Jaga sempadan. Ada apa-apa kita kalian kena tidur lah. Tidur. Yang jaga tu jagalah kan. Minum kopi tu lah, kopi kan. Jaga juga lah, jaga. Okay, selesai bagi orang lain dia boleh tidur. Yang ini mata yang begini tidak akan masuk neraka. Mata kedua apa? Al-Quran. Mata yang baca Al-Quran lalu menangis. Okay, menitikkan air mata. Ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Okay. Sebab itulah kalau nak menangis ni bukan depan orang. Sebaik-baiknya menangis adalah kita baca di akhir malam. Okay, akhir malam ni ketenangan di situ. Ketenangan. Okay. Dan akhir malam juga dalam hadis yang sahih dinyatakan bahawa Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang terakhir. Turun macam mana tak usah tanya. Allah turun ikut kehebatannya, tak sama dengan kelemahan kita. Jangan tanya itu. Okay, tapi yang penting Allah turun. Okay? Dan Allah bertanya, siapa yang nak minta ampun, aku akan ampunkan. Siapa yang minta sesuatu, aku akan perkenankan. Okay? Dan ayat Quran juga menunjukkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur adalah waktu akhir malam, mereka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu masanya untuk kita menjiwai Al-Quran. Okay? Dan kalau boleh menangislah pada masa itu. Yang ke-11, interaksi, mengajarnya. Okay? Di akhir itu, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Jadilah orang yang rabbaniyin, orang yang hubungannya kuat dengan Rabb, dengan Tuhannya. Kerana apa? Kerana kamu semua telah pun mengajar Al-Quran. Okay, orang yang proses belajar dengan mengajar, mana yang lebih mana yang lebih kuat untuk mendapatkan ilmu? Belajar ke mengajar? Belajar. Ya. Mengajar. Belajar. Bukan me. Okay.
Saya dulu saya yakin macam itulah. Dulu saya yakin macam tu. Tapi saya telah berubah mazhab. Saya mengatakan sebenarnya mengajar itu lebih menguatkan lagi ilmu tersebut. Satu, yang pertama, kita kadang-kadang kita dah baca, kita datang, kita ingat inilah dia ilmu dia. Kita bagi orang tanya soalan tak ada jawab. Soalan killer ke soalan apa, cukup pumas kan, tak ada jawab. Ish, aku baca habis dah, kita kitab tak ada jawapan ni. Maknanya, okey, tunggu sekejap, minggu depan saya jawab. Kita bercara lagi. Proses pembelajaran sebenarnya lebih kuat, lebih mantap semasa kita mengajar. Ya, kadang-kadang kita rasa dah boleh ajar, sampai ke depan ni tak keluar, nampak mikrofon, nampak orang tapi tak keluar. Tak boleh keluar. Dia pun dah hafal banyak ayat Quran tapi tak keluar. Balik duduk tenang sikit baru keluar. Ya. Pernah berlaku pada saya, orang kata Hitler adalah malaikat. Hitler malaikat. Saya dengar tu tergamam. Tak ada masuk akal. Tapi nak jawab, dia pula cakap pandai. Betul lah. Lepas tu sebut lagi, Nabi Muhammad bukan manusia. Bukan manusia, okey. Nampak dia apa? Nabi Muhammad bukan manusia, dia malaikat, dia apa, tapi bukan manusia. Saya hafal sangat ayat tu. Muhammad apa dia? Akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku ini manusia seperti kamu semua. Bezanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Tapi masa dia cakap tu ayat tu hilang. Sampai akhir Kahfi, apa dia? Tak keluar. Tapi dah lama sikit dia dah tenang sikit. Dia bila jarah semula, dia baca ni. Ayat ni. Dia kata dia baca, tapi tetap bukan manusia biasa. So, macam mana kan? Hidayat bukan di tangan kita. Tapi yang pentingnya kat sini ialah menghuraikan maksudnya bila kita ataupun mengajarnya. Mengajarnya adalah interaksi yang ke-11. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat maklumat nanti daripada Al-Quran, dah baca, dah beriman, dah yakin, dah baca, dah hafal sikit-sikit tu, Nabi kata balighu anni walau apa? Ya, bukannya balighu anni kamil Al-Quran. Sampaikanlah daripada Al-Quran keseluruhannya, tidak. Walaupun satu ayat. Ayat yang tuan-tuan dan puan-puan faham dan dapat amalkan, sampaikan kepada orang lain. Itu adalah tanggungjawab. Betul? Mungkin di mana? Di jabatan-jabatan tuan-tuan dan puan-puan kan? Mesti ada sesuatu yang berlaku yang kita tahu ada dalilnya. Okay? Sampaikan kepada orang walaupun satu ayat. Yang kita tahulah, yang kita tahu dan kita faham dan kita dah belajar benda itu yang kita sampaikan. Jangan sampaikan benda kita tak hafal lagi ataupun yang belum kita belajar lagi. Okey? So sampaikan sekali itu wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kamu pelajari. So dua proses ini, proses mengajar dan proses belajar adalah dua proses yang cukup berkait rapat. Okey? Yang ke-12 ini saya rasa masuk kepada bahagian yang ketiga adalah hasil. Selepas dah beriman, dah yakin, dah baca, dah hafal, dah faham, tadabbur, meneliti, belajar, praktikkan pun alhamdulillah. Kita dah utamakan Al-Quran. Sekarang menunjukkan kita pertama Al-Quran, hadis tadi. Kemudian barulah kitab-kitab psikologi, antropologi dan sebagainya. Okay? Menjiwai, baca kita merasakan untuk kita, bukan untuk orang lain. Dengan itu kita perlulah mengajarnya, kemudian menghuraikan maksudnya. Okay? Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ini adalah antara tugas Nabi Muhammad SAW. Soalan dia sekarang ni, kalau Ustaz, kalau dah tugas Nabi Muhammad, kenapa pula kami kena pikul? Betul? Soalan begitulah kan? Okay? Kita sebenarnya boleh lihat dalam satu ayat lain, Qul inna sirati mustaqiman fattabi'uhu, bukan apa dia? Allahu Akbar. Ya, bagi saya ingat sekejap. Jangan tolong saya ya. Dia lupa dah sebenarnya. Ana wa man ittaba'ani, enggak ada. Ad'u ila Allah ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, jazakallahu khairan. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, jalan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Okey? Ad'u ila Allah. Aku, masih lagi aku ni. Aku iaitu Nabi Muhammad berdoa ataupun berdakwah. Kataan doa boleh difahami dua, sama ada doa ataupun berdakwah. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah iaitu hujah yang jelas. Nak dakwah ni bukannya kita dakwah, ustaz suruh dakwah kita pun bangun dakwah. Apa dia nak dakwah tak tahu, tapi tak apalah, nanti bila kita cakap datanglah idea. Tak boleh gitu. Kan kita kena baca dulu, belajar dulu, barulah hari ini saya nak sebut tentang tauhid. Saya dah belajar, saya nak sampaikan tauhid.
Ustaz, macam mana tayamum dah tidur kan? Habis tak tidur. Sabar satu-satu. Ya. Dengan itu ana wa man taba'ani. Nabi kata ataupun Nabi diarahkan untuk menyebut ala basirah, berdasarkan hujah. Siapa yang buat ni? Berdakwah berdasarkan hujah. Siapa buat? Ana. Siapa dia? Nabi Muhammad. Wa man taba'ani. Semua kita ni dan mereka dan sesiapa yang ikut aku. Jadi tanggungjawab dakwah bukan tanggungjawab Nabi seorang. Nabi dah sampaikan kepada kita, setiap seorang daripada kita mengikut kadar yang ada padanya wajib menyampaikan dakwah. Dan Nabi sebut balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat. Yang kita tahu bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu juga kalau berkaitan dengan makan nak sebut apa? Bismillah. Nabi sebut qul bismillah, wahai anak, ya ghulam, wahai anak diriku, qul bismillah, sebutlah bismillah. Kita nampak staff kita makan tak ada bismillah. Sebut, mari sini kan. Sebelum makan sebutlah bismillah. Ya. Bukan letak spesifik dengan cara yang begini kan. Ikutlah cara macam mana pun. Yang penting sebelum makan baca bismillah, makan tangan kanan. Ada yang kadang-kadang potong tangan kiri, potong tangan kanan, cucuk tangan kiri, makan tangan kiri lah. Takkan dapat pegang macam ni kan. Ya, potong tangan kanan, cucuk kiri, masuk pun kiri juga. Betul kan? Syaitan makan bersamanya. Syaitan makan bersama. Takkan kita nak biar staff kita semua syaitan untuk fungsi makan kan dia. So kita mengata potong tangan kanan, potong semua elok, habiskan apa dia panggil tu, steak tu. Yang potong-potong siap-siap, kadar yang boleh masuk mulut kan. Lepas tu tukar, tangan kanan pegang garpu, cucuk makan. Pasal nak potong lagi takut terbang kan. Tak biasa. Kita bukan kidal, okay? So itu caranya. Dan ingat, kalau kita buat begitu, seorang staff dah buat, yang lain buat. Berapa banyak pahala kita dapat? Berterusan. Okay? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang rendah amalan yang ma'ruf, walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun anda berjumpa dengan amalan ma'ruf yang seringkas-ringkasnya, jumpa dengan sahabat dengan wajah yang berseri-seri. Okay, kita jumpa sahabat kita, wajah kita masam, dia tengok kita boleh tension. Pagi-pagi dia ada tension lah, nak buat kerja dia masam semacam kan. Bos aku ni semacam masam. Jadi kita pun nak buat kerja, mesti ada. Kita buat pun macam berhati-hati kan. Okay? Tapi kalau dia datang, Assalamualaikum, khabar semua sihat? Jangan isteri macam mana? Anak-anak, suami okey? Kita dia masuk kelas. Kita kalau ini best lah, laju buat kerja, betul tak? Tapi masuk tu tengok gitu kan, salam pun tak ada, masuk bilik dia terus. Kalau lah kita bos kan, pasal kira ada ketua-ketua jabatan kan. Cuba bayangkan, apa jadi pada staff kita. Lagi pula kita jenis yang cengih kan. Memang dah dikenali sebagai seorang yang cukup garang. Hari itu bertambah garang, habis. Okay, semua orang tension. Balik nanti isteri dia orang kena marah. Pasal apa? Pasal dosa dia kita. Tanggung dosa tu. Okay? Menguraikan maksud. Jadi tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Menguraikan maksud adalah tanggungjawab kita. Hujah dah ada, uraikan, sampaikan. Memberi hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hidayah. Jadi bentuk-bentuk hidayah yang kita boleh bagi adalah hidayah penerangan. Kita terangkan. Tapi hidayah nak buka hati dia bukan kerja kita. Faham ya? Hidayah ada dua jenis. Ada orang kata, Ustaz, saya ni manalah saya pandai nak bagi hidayah. Saya tak pandai nak menjadikan orang tu feeling ataupun orang tu apa menangis. Saya tak pandai yang tu. Kita kata bukan itu. Hidayah adalah kita menghuraikan. Contohnya kita bagi dia kitab hidayah tu. Kita bagi dia Al-Quran. Kita tengok dia tak ada terjemahan Al-Quran. Kita pergi pesta buku di Kuala Lumpur, ada meeting ke bengkel sana. Masuk pesta buku dapat murah, alhamdulillah, beli banyak-banyak sikit bagi pada rakyat jelata yang bawah kita tu lah. Kan dalam jabatan kita. Bagi hidayah tu. Kan ada buku-buku tertentu. Dia baru dapat anak. Ada buku ustaz-ustaz tulis tentang hukum apa dia panggil dapat anak hukum apa? Akikah dan juga sembelih akikah, cukur rambut, okay, dan sebagainya. Bukan gunting apa dia? Jambul, cukur rambut semua sekali. Cukur rambut, cukur kepala semua sekali. Itu sebenarnya dalam sunnah. So kita bagikan, dia baca, dia dapat. Itu hidayah juga. Bukannya kita bagi ceramah kat dia, tak. Okay? Jadi hidayah itu perlulah dikongsikan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi hidayah kepada yang terbaik. Hidayah yang terbaik ada dalam Al-Quran Al-Karim.
Itu khurijan nas minadh dhulumati ila nur. Keluar untuk kamu keluarkan orang dari kegelapan, okey, kepada cahaya hidayah. Yang ke-14, interaksi yang ke-14, memberi berita gembira. Memberi berita gembira. Ini satu perkara yang kalau ikut pemerhatian saya, dan saya tahu tuan-tuan dan puan-puan akan setuju dengan saya, satu perkara yang kita kurang beri perhatian sebagai masyarakat Malaysia, masyarakat Islam di Malaysia. Betul tak? Kita lebih banyak tak pakai tudung masuk neraka. Betul? Tak buat ni neraka, tak buat ni neraka. Kita banyak sebut neraka. Sampai akhirnya orang ingat Islam itu neraka. Betul. Buku saya, dua buku saya. Dia kata masa dia belajar biasa lah kan, belajar yang bukan Islamik ni ataupun yang biasa. Okay. So dia kata masa zaman dia cukup tak suka dengan ustaz dan ustazah. Kenapa? Sikit-sikit neraka. Dia pula jenis yang rangki kan. Yang pakai pun gitu-gitu kan. Yang rock sikit. Jadi orang semua kata ni tak masuk neraka, tak masuk syurga, tak show bau syurga. Ni neraka. Tak dapat bau syurga. Ni neraka. Jadi dia merasakan Islam kat Malaysia ni neraka je kerja. Dia lagi menyampah dengan dia. Lepas tu dia kata dia pergi ke Amerika dan dia dapati masyarakat Islam di sana lebih menekankan unsur tabsyir. Unsur memberi berita gembira. Tak pakai tudung pun, it's okay sister, come and listen. Tak ada kayak apa-apa, duduklah. Itu tak kisah. Dengar. Nampak? So dia rasa senang. Dekat sana nak pergi ke kelas agama senang. Balik ke Malaysia dia rasa berat nak pergi ke kelas agama. Tapi alhamdulillah lepas tu dia tudung baiklah, pakai tudung elok dan akhlak pun mulia, alhamdulillah. Jadi itu yang perlu kita tekankan, beri berita gembira. Nabi Muhammad SAW semasa dalam proses dakwah, Nabi berjalan dengan di Mekah khususnya, berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kerana Abu Bakar As-Siddiq orang yang kenal tabiat setiap kabilah. Kabilah ni, sekumpulan kabilah ni suka tudung. Kabilah ni suka binatang korban. Kabilah ni suka poligami contohnya kan. Tak apalah kan. Kabilah ni pula suka apa? Letaklah apa benda pun. Suka tawaf. Kabilah ni suka apa? Suka anak ramai, tak apa. Jadi bila Abu Bakar akan cerita pada Nabi, mereka ini suka sekian-sekian. Mereka ni cukup tak suka peperangan. So Nabi akan masuk dari sudut itu. Nampak tak? Okay, so kita pun sama. Dalam nak menyampaikan berita ataupun Islam kepada orang ramai, jangan tengok bahagian yang mereka tak suka. Tengok bahagian yang mereka suka. Okay? Kabilah yang suka poligami, cakap pasal poligami, tak apa. Kabilah yang tak suka poligami, jangan cakap. Biarkan dulu. Biarkan cerita benda lain yang dia suka. Okay? Wa busyra lil muslimin. Busyra artinya adalah berita gembira untuk orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW bila dia hantar Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa Al-Asy'ari untuk berdakwah di Yaman, antara amanatnya adalah wa basyira wa la tunaffira. Berilah berita gembira dan jangan jauhkan orang daripada agama dengan berita apa dengan isu yang menyebabkan mereka rasa tertekan. Dia ceritakan benda-benda yang baik yang mereka boleh terima terlebih dahulu. Okey? Syifa'un wa rahmah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita kena ingat Al-Quran adanya syifa. Sama ada syifa secara fizikal. Al-Quran boleh menyembuhkan fizikal kita, ya. Dan Al-Quran juga boleh menyembuhkan kerohanian kita ataupun dalaman kita. Okey? Rahmat. Al-Quran juga merupakan rahmat, bukannya azab. Kita bawa Al-Quran nak azab orang, tidak. Kita bawa Al-Quran untuk memberi rahmat kepada orang. Sebab itulah Mu'adz bin Jabal apabila beliau solat Isyak kan, dia solat dengan Nabi. Dia hafal, balik dia solat di kaumnya ataupun kabilahnya macam yang dia solat dekat Nabi. So panjanglah. So ada yang belakang tu yang sakit apa semua. Ada seorang lelaki ni dia lama sangat tunggu ni, dia mufaraqah di semai sini, dia pergi buat urusan unta dia dan sebagainya. Esok pagi ataupun Mu'adz kata itu orang munafik, tinggal solat kan, tinggal solat berjemaah. Jadi esoknya lelaki tersebut datang jumpa Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, Mu'adz sembahyang dengan tuan,
Waktu Muaz balik kat kami, dia sembahyang panjang. Kita ada banyak urusan. Jadi saya pun mufaraqah, dia tinggalkan dan apa? Muaz tuduh saya di munafik. Dia marah. Okay? Dengan itu Rasulullah panggil Muaz. Dia kata, "Afattanun anta ya Muaz." Adakah kamu ini orang yang memfitnah orang lain, wahai Muaz? Adakah tujuan kerja kamu ni nak fitnah orang, kan, nak buat orang jadi susah, nak hukum orang tu munafik dan sebagainya? Akan tetapi sekiranya kamu solat dan menjadi imam, khafif ataupun ringankan solat itu. Kerana di belakang kamu ada orang sakit, ada orang yang ada urusan. Okey, jadi solat pendek-pendek, cara yang mudah. Bila solat sendiri barulah panjangkan ikut suka kamu. Okey. Yang ke-15, memberi amaran. Litunzira bihi, supaya kamu memberi amaran dengan Al-Quran. Di samping memberi berita gembira, kita kena seimbangkan, kita kena imbangkan dengan memberi amaran juga. Kan? So kita, sebagaimana kita ceritakan syurga, ada masanya bila kita cerita syurga, nampak macam dia yakin dah nak masuk syurga, kan? Jadi seolah-olah dia buat apa sahaja dah boleh masuk syurga, kan? Kita mengatakan, tapi kena ingat, nak masuk syurga ada pantang larang dia juga. Kena pastikan supaya jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, supaya kita benar-benar masuk syurga dan tidak diheret ke neraka. Okay? Dan terakhir sekali, memberi peringatan. Wa dzikra liqaumin yu'minun. Al-Quran itu adalah merupakan zikra, peringatan kepada kaum yang beriman. Okay? Kenapa diakhiri dengan peringatan? Saya saja letakkan peringatan di akhir. Kenapa? Kerana peringatan manusia ini namanya pun insan. Kan? Insan, manusia. Insan, sebahagian ulama bahasa mengatakan diambil daripada perkataan nisyan, yang lupa, yang banyak lupa. Okay, so manusia memang begitu, dia ingat macam mana pun dia akan lupa, ingat macam mana pun dia akan lupa. Jadi Al-Quran penting untuk memberi peringatan. Okay? Dengan itu saya rasa kita boleh lihat sekejap buka surat yang ke-6 tu, kata-kata Imam Nawawi lah lebih kurang. Mengikut kata-kata Imam Nawawi, kita boleh bagikan kepada 3 bahagian tadi. Okay? Kalau tuan-tuan dan puan tengok di sini, kan ada macam apa dia panggil tu? Dash, 3 dash kan? Dash pertama adalah berkenaan dengan apa tadi? Bahagian interaksi yang pertama, iaitu penerimaan. Kena beriman. Okay? Yang kedua, mengagungkan, membaca dan sebagainya, itu dah ada proses. Okay? Dan yang ketiga adalah nashru ulumihi, menyebarkan ilmu Al-Quran. Wa du'a ilaihi, dakwah kepada Al-Quran. Doa dengan dakwah, bahasa Arab yang kurang sama maksudnya. Sama ada kita berdoa ataupun kita berdakwah. Okay? So itu sebabnya saya bawakan kata-kata Al-Imam Nawawi. Saya nak kita tengok sedikit muka surat yang kedua. Masa kalau kirakan dah habis. Okay? Jadi kalau tuan-tuan nak tanya pun boleh juga. Kita berhenti sekejap, kita bagi soalan dulu. Boleh? Silakan kalau ada soalan nak tanya. Lepas tu barulah kita selesaikan dalam masa 5 minit saja, nombor 7 dan nombor 8. Ya, silakan. Soalan yang boleh saya jawab lah. Okay? Saya buat Fazilah. Itu syaratnya. Kita sudah tahu bahawa mengikut apa yang diamal oleh sahabat Rasulullah SAW, mereka menghafal 10 ayat terus mengamalkan. Jadi daripada proses itu, alhamdulillah dia dapat banyak kejayaan. Kami nak minta pendapat doktor, apa implikasi pada zaman sekarang? Implikasi pada zaman sekarang, macam mana kita nak laksanakan gitu. Jawapan untuk soalan itu ada dalam soalan. Jadi saya tak susah nak jawab kan. Dalam soalan itu dah sebutkan para sahabat apabila mereka mempelajari Al-Quran. Ada kat sini sebenarnya, yang muka surat 7 nombor 6. Cuba tengok. Wa an Hammad bin Zaid an Atha bin Sa'id an Abu Abdurrahman qala akhadna al-Quran. Abu Abdurrahman kata kami mengambil Al-Quran daripada satu kaum. Akhbaruna, mereka cerita kepada kami, annahum kanu idza ta'allamu, bahawa sesungguhnya mereka bila belajar 10 ayatin, 10 ayat, lam yujawizuhunna ila al-ashri ukhra, mereka takkan pindah ke 10 ayat yang lain, hatta ya'lamu ma fihin, sehingga mereka mengetahui apa yang ada dalam 10 ayat yang sedang dibicarakan.
Fakunna, maka kami nata'allamu al-Quran wal 'amala bihi. Kami belajar Al-Quran dan praktikalnya sekaligus. Bukan belajar praktikal bila nantilah satu masa nanti. Bukan itu. Belajar, amalkan. Wasayarithul Qur'ana ba'dana qaumun. Selepas kami, ini jawapannya. Selepas kami akan ada orang yang mewarisi Al-Quran. Orang, kaum kan, itu kaum. Yashrabunahu syurbal ma'. Mereka minum macam minum air. Lajulah minum air kan laju kan. Ya. La yujawizu taraqiyahum. Tidak melepasi halqum mereka. Dia minum macam laju, tapi sebenarnya tak sampai. Ya, pasal laju sangat. Jadi mereka ambil, tapi tidak mengamalkannya. Jadi daripada riwayat ini kita faham cara yang terbaik adalah sedikit demi sedikit. Pepatah Arab kata qalilan fasara jabalan. Agaknya kan dulu masa sekolah menengah kita baca itu, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Agaknya Melayu punya kot diterjemah, tak tahulah kan. Okey, so itu caranya, sedikit demi sedikit. Jangan fikir nak khatam Al-Quran, tapi fikir nak dapatkan manfaat. Katakanlah ustaz, nanti kalau saya tak khatam Al-Quran, macam mana saya nak ditanya? Jawab. Kalau ditanya akhirat, ya Allah, aku sedang mempelajari Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Bila aku wafat, baru sampai setengah Al-Quran. Ada usaha. Nampak tak? Okay? Daripada, katalah ditanya akhirat nanti, kenapa tak belajar? Kata, saya mementingkan khatam bacaan Al-Quran. Saya tak pentingkan apa? Maksudnya. Boleh tak jawab macam tu? Tak boleh macam tu kan? Okay? Selebihnya kita buat sedikit. Inilah caranya. Ini cara siapa ni? Bukan cara para sahabat. Ini cara Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ajar 10, amalkan. Selesai. 10 lagi, amalkan. Selesai. 10 lagi, amalkan. Jadi cara yang terbaik adalah cara Nabi SAW. Okay? Itu jawapannya. Ada lagi soalan lain? Yang belakang pun boleh tanya, bukan yang depan saja. Ya. Ustaz, doktor. Dalam surah Yusuf ada ni, lari topik sikit. Apabila Nabi Yusuf diceritakan Nabi Yusuf tafsir mimpi seseorang. Dua orang prisoner dengan dia sekali, dia tafsir. Jadi pada zaman kita sekarang ni, ada lagi masih relevan ke tafsir mimpi? Kalau tak relevan, boleh bagi dalil tak? Okey. Saya masih lagi ustaz. Jangan risau. Saya masih lagi ustaz, walaupun ini silap cetak agaknya tak ada ustaz. So boleh nak bagi saya ustaz, tak ada masalah kan. Nak bagi doktor pun, walaupun saya rasa macam geli sikit lah dengan doktor. Tapi tak apalah, macam mana. Pasal dia tak ada dalam Islam sebenarnya. Doktor tak ada. Tapi tak apa, nak buat macam mana, kita dah belajar. Orang bagi, terima je lah. Sekarang ni, tafsir mimpi. Nabi Yusuf AS telah mentafsirkan mimpi. Tafsirul ahlam ataupun ta'birul ru'yah. Itu dalam bahasa Arabnya. Masihkah relevan atau tidak? Jawapan dia masih relevan. Okay, dan antara orang yang terkenal dengan mentafsirkan mimpi di awal Islam, maksudnya dia selepas Nabi wafat apa semua, atau sebelum tu, antara orang yang mentafsirkan mimpi, sering mentafsirkan mimpi ialah Nabi Muhammad SAW sendiri. Selepas main subuh di pusing belakang, hal ra'a minkum syai'a, ahadun syai'a, adakah di kalangan kamu yang nampak apa-apa mimpi? Okay, kalau ada, Nabi akan mentafsirkannya. Tafsir Nabi memang sah lah, memang tepat sekali. Okay? Para sahabat pun ada yang cuba nak tafsirkan. Dalam satu peristiwa, Nabi diberitahu, ada seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, saya nampak dalam mimpi sekian. Nabi nak jawab, Abu Bakar kata, tak. Biar saya cuba. Okay? Jadi Abu Bakar pun kata huraian gini. Macam mana Rasulullah, betul tak tafsiran? Nabi kata, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Setengahnya betul, setengahnya salah. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, tolong ceritakan yang salah tu yang mana? Kata, aku tak nak cerita. Kat sini, sebagai ulama' mereka mengatakan, nak tanya mimpi berdasarkan hadis Nabi, kalau siapa nampak mimpi yang tidak baik, beritahulah kepada siapa nampak mimpi yang tidak baik, jangan beritahu sesiapa. Senyap, telan gitu je. Telan dan kembali keluar kan. Jangan telan kat dalam, sakit perut nanti. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau nampak mimpi yang baik, ceritalah pada orang yang berada di pihak kita. Jangan cerita pada orang yang tidak berada di pihak kita. Faham? Maksudnya kawan-kawan kita yang baik dengan kita, ya, cerita pada dia. Aku nampak aku jalan jauh lah, tenang perjalanan. Begitu pada kawan, dia kata insyaAllah boleh ikut pergi Mekah kan, tahun ni tahun depan. Cerita pada kawan, mati dah tu. Mati dah, tenang mati dah tu kan. Mati dah kita kan. So kita kena berhati-hati sikit. Betul? Kerana Nabi pun menyebutkan ru'yah itu ataupun ru'yah idza ubirat, itu lebih kurang maksudnya sekiranya ditakbirkan, ditafsirkan waqa'at, dia akan berlaku. Tapi ditafsirkan dengan cara yang betul, bukan cara yang salah. Kan Nabi sebut tadi ada yang betul dan yang salah kan. Saya nak bagi satu contoh. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, dia telah clash sedikit dengan pemerintah zaman dia. Saya tak ingat nama dia. Okay? Tiba-tiba pemerintah tu, khalifah nampak mimpi. Mimpinya ialah dengar dulu sampai tidur tu bangun. Mimpinya ialah khalifah nampak dia pergi ke tempat Nabi solat, kencing kat situ, buang air kecil di tempat Nabi solat, jadi imam. Dahsyat lah. Oh, tu khalifah ni kan. Khalifah dah kalut dah. Ish, apa maksud mimpi? Tapi nak tanya Sa'id bin Musayyib, nak tanya ulama ni, semalam baru bergaduh dengan dia. Kan, tak patut lah kan. Kata macam ni, hantar macam ni. Pergi tanya Sa'id bin Musayyib, aku ni, tanya ada orang nampak mimpi macam ni, macam ni. Tak, tanya yang awak nampak, engkau nampak mimpi gini-gini. Kawan tu pergi, Imam, Ustaz, saya ada soalan. Apa dia? Saya nampak mimpi orang tadi, saya kencing lah, buang air kecil, tak masuk lah kan, di tempat Nabi solat. Apa takdirnya? Apa tafsirnya? Imam itu tengok, bukan kau yang mimpi. Dia nak betul saya. Tolonglah beritahu kan. Kata bukan kau yang mimpi, pergi balik. Cerita kepada aku siapa yang mimpi, baru kau cakap. Dia nak cerita ke tak? Nak cerita, kawan dia kata tak boleh. Tapi kalau tak cerita, tak dapat mission, tak accomplish, balik kena marah je kan. Dia nak buat apa? Tak apalah, khalifah yang nampak. Okay? Jadi saya mengatakan, kalau khalifah nampak, betul. Kalau kau nampak, bohong. Boleh tak takbirkan sekarang? Faham tak? Apa tafsiran? Tak faham, saya pun tak faham. Bila saya baca lagi, beritahu pada khalifah, keturunan dia akan jadi khalifah selepas ni. Apa maksudnya? Maksudnya, mimpi kencing, mimpi buang air kecil, maksudnya dapat anak. Jadi kalau mimpi buang air kecil di tempat yang hebat, maksudnya anak tu bukan jadi orang hebat. Jadi mimpi buang air kecil di tempat yang tak hebat tu, tak usah cerita kawan. Ada, ini semua dalam kitab tafsir Al-Ahlam ataupun Ar-Ru'ya oleh Ibn Sirin. Bahkan ada cerita lain. Ada cerita lain lagi, dia kata ada seorang lelaki tu nampak dia kencing. Kata, dia tanya, saya nampak saya buang air kecil dekat mana? Dekat kampung lain. Kenapa tak dekat kampung sendiri? Dekat kampung lain. Okey, jadi tafsirannya dapat menantu daripada kampung tu. Okey. Ada seorang lagi pula, dia kata saya nampak dengan kawan saya datang sama-sama kencing. Tak betul, dalam buku tu ada. Saya tak gurau ni, saya baca bahagian kencing dia. Dengan itu, dia kata apa? Dia kata, kamu berdua akan berbesan. Okay? Saya takut nak baca ni. Pasal tak betul. Dia benda tafsir ahlam ni, dia bukan main-main. Kalau kita tahu kan, dia cakap gini maksudnya akan jadi gini. Kita tak rasa sedih. Kawan kita mimpi, dia ingat mimpi baik. Datang pada kita dah berubah muka dah. Maknanya seolah-olah contohnya, sebulan lagi kau mati. Takkan nak cakap kat dia? Betul? Jadi benda-benda tu memang ada sebenarnya. Ada. Nak tahu cari dah dekat pasaran ada tafsiran mimpi oleh Ibn Sirin, Al-Imam Ibn Sirin. Okay, saya tak nak baca yang tu, pasal saya baca satu tu cukup lah cukup. Nak dapat anak tak apa. Tapi yang lebih-lebih, kadang-kadang ada mimpi-mimpi macam Nabi Muhammad. Dia mimpi apa? Saya nampak dalam mimpi, saya pakai 2 gelang yang besar, ulang emas. Bagus tak? Ustaz bagus tak pakai 2 gelang? Oh, bagus lah, kaya lah kita kan, betul? Boleh bagi kat bini, bukan begitu. Gelang emas saya, Imam Nabi Muhammad mengatakan, saya rasa cukup emas. Apa tafsirannya? Tafsirannya adalah 2 orang yang mengaku Nabi zaman aku.
jawabkan mimpi, nak jawab tafsiran dia kan, kita dah faham materialistik dia kan. Tapi faham lain. Okay, so itulah dia, banyak lagi sebenarnya. Dan dekat Arab Saudi sekarang ni memang ada satu orang syekh ni yang dalam jalan TV dia ada buat, sini ada tanyalah ustaz kan, hukum hakam. Sana tanyalah ustaz mimpi anda. Dia tanya betul kan, dia kata jangan sebut nama, kata jangan sebut nama. Cerita, okey, tafsiran yang kau akan dapat sekian-sekian. Tafsiran yang kau, tapi kena cerita betul lah, kalau tipu tak boleh lah. Okay? Ada soalan lain?